kita tengok saliran. Saliran ni maknanya tempat-tempat aliran air. Ya, seperti sungai, air terjun. Jadi kita tahu saliran ada dua jenis. Sama ada bersaliran baik atau bersaliran buruk. Ada dua je. Kalau bersaliran baik, maknanya air dia mengalir dan banyak pokok-pokok seperti pokok cengal, tualang, pokok kelapa yang kita tahu ke tepi pantai tu, dan juga pokok ru yang ada di tepi pantai. Sebab itu pokok-pokok yang bersaliran baik ni ada di pulau-pulau seperti Pulau Sipadan, okey, Desaru, okey, tepi pantai, dan juga air terjun Lasir di Terengganu. Saya tulis bentuk muka bumi yang mengandungi air. Apa pula bentuk muka bumi yang mengandungi air? Bentuk muka bumi yang mempunyai saliran. Okay. Saliran bermaksud permukaan bumi yang air mengalir. Itu saliran. Kemudian pokok yang bersaliran buruk iaitu seperti pokok mengkuang, mersawa paya, meranti paya, kempas, nipah dan nibung. Bergantung kepada cikgu kamu sebab itu terlalu umum. Saliran ni bermaksud kawasan yang mengalirkan air. Bukan mengandungi air tapi mengalirkan air. Beza mengalirkan air dengan mengandungi air. Kalau mengandungi air, seluruh bumi ada mengandungi air. Seluruh bumi ada air. Tapi kalau mengalirkan air, maknanya menjadi laluan air. Itu dipanggil saliran. Daripada situ kamu boleh faham bahawa, adakah jawapan kamu itu betul atau salah? Baik. So, kalau bersaliran buruk, iaitu di kawasan Tasik Chini dan Tasik Bera di Pahang, dan juga serta seperti Delta Labuk ataupun Sugut di Sabah. So, itu bersaliran. Iaitu bentuk tumbuh-tumbuhan yang ada di kawasan saliran itulah saliran buruk dan saliran baik. Tidak semua. Tidak semua tasik bersaliran buruk. Tidak. Tidak semua tasik bersaliran buruk. Kena faham kat situ. Sebab ada tasik yang hanya bertakung. Dia bertakung air macam tu je. Tapi ada tasik yang mana ada laluan air sungai, kemudian dia masuk ke tasik, dia masuk ke tasik, kemudian dia keluar balik. So yang ini tasik. So yang ini tasik ini bersaliran baik. Yang ini bersaliran buruk. Nampak tak? Perbezaan antara bersaliran baik dengan bersaliran buruk. Nampak? Kalau ada akronim yang ada pam, kita bersaliran baik. Ya, betul. Kalau ada akronim yang yang ada pam, bermakna air itu mengalir. So, dia bersaliran baik. Boleh? Contoh macam Tasik Ton Lesap. Tasik Ton Lesap di Kemboja tu. Tasik Ton Lesap, dia bersambung dengan sungai Mekong. Jadi sebab itu air Tasik Ton Lesap tu diperolehi daripada sungai Mekong. So sebab tu Tasik itu adalah kawasan bersaliran baik. Nampak tak? So itulah dia. Baik. Kita lihat. Satu lagi, iaitu Tasik Ladang, dia bersaliran baik asalnya. Asalnya bersaliran baik. Asalnya bersaliran baik. Tapi kemudian dia bersaliran buruk lah sebab dia bertakung. Baik, kita tengok iklim. Malaysia mengalami iklim khatulistiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun, purata suhu 27 darjah Celsius dan menerima hujan yang banyak kira-kira 2,600 mm setahun. Itu memang fakta. So, purata suhu yang tinggi serta penerimaan cahaya matahari dan jumlah hujan yang banyak ini menggalakkan pertumbuhan hutan hujan tropika. Hutan hujan tropika. Tak ada. Tak ada. Suhu di kawasan tanah tinggi, suhu pula, tanah tinggi berbeza dari kawasan tanah pamah dan suhu kira-kira 18 darjah Celsius di kawasan tanah tinggi menggalakkan pertumbuhan
hutan gunung seperti yang terdapat di Gunung Kinabalu. Nampak tak? Ini gambar Gunung Kinabalu. Ini Gunung Kinabalu. So, kat bawah ni hutan hujan tropika. Ini bawah hutan hujan tropika. Tapi bila naik atas 1,200 meter dan ke atas, ini adalah hutan gunung. So berbeza ketinggian, maka berbeza jenis hutan. Okey, berbeza ketinggian, maka berbeza jenis hutan dia. Okey, baik. Ya, itu perbezaan dia. Baik, so kita lihat jenis iklim, kita dah tahu. Dan juga jenis tanah. Jenis tanah juga menyebabkan perbezaan tumbuh-tumbuhan. Okey, sebab Malaysia ni, okey, kita kaya dengan tanah aluvium, tanah laterit, tanah gambut dan tanah berpasir. Apa perbezaan dia, cikgu? Tanah aluvium ni sebenarnya adalah tanah lumpur, tanah liat yang lumpur. Tanah liat yang warna hitam tu, yang berlumpur itu, yang banyak terdapat di kawasan penanaman sawah padi. Penanaman padi tu, okey. So pelainan kita kata berlainan kita kata apa, tanah-tanah aluvium itu memang berlumpur, maka itu dipanggil tanah aluvium. Setiap pokok yang berlainan buat oksigen yang berlainan kuantiti ke cikgu? Ya, lebih kurang. Kenapa pokok-pokok berbeza pada ketinggian beza? Jawab macam mana? Okey, kenapa pokok berbeza pada ketinggian yang berbeza? Kerana perbezaan iklim. Nampak tak? Okey, perbezaan iklim. So, bila pokok yang berbeza, kerana apa? Suhu yang berbeza. Suhu yang berbeza. Kemudian, penerimaan cahaya matahari yang berbeza. Okey, suhu yang berbeza. Okey, kemudian so ini menyebabkan okey pokok-pokoknya pun berbeza dan juga ketinggian yang berbeza. Ya. Tak, yang hutan gunung tu memanglah semakin tinggi, semakin berbezalah pokok-pokok dia. Sebab perbezaan ketinggian. Dan kenapa perbezaan ketinggian? Sebab perbezaan suhu. Makin tinggi, makin sejuk. Jadi sebab itu pokok-pokok dia pun berbeza. So itulah okay, punca kenapa pokok-pokok di hutan gunung berbeza-beza. Sebab perbezaan ketinggian dan perbezaan suhu. Baik. Kemudian jenis tanah. Okey, tanah aluvium, tanah laterit. Tanah laterit lah tanah merah yang kamu tengok dekat tepi-tepi gunung, tepi-tepi bukit kan. Di tepi bukit tu bila tanah runtuh kamu nampak dia warna merah. Itu tanah laterit. Tanah laterit. Kemudian kalau tanah gambut ialah tanah yang berwarna hitam. Ya, tanah yang berwarna hitam tetapi bila dia tenggelam dalam air kawasan itu akan berwarna kemerah-merahan. So itu tanah gambut. Dan satu lagi tanah berpasir yang banyak terdapat di tepi pantai. Baik. So ada soalan yang fikir pasal logik. Kenapa semakin tinggi makin sejuk? Padahal ia dekat dengan matahari berbanding tanah ketinggian yang rendah. Okey. Baik, sebenarnya walaupun semakin tinggi kamu rasa macam lagi dekatlah dengan matahari. Tetapi sebenarnya okey, sebenarnya bukan jauh daripada pusat bumi. Tetapi sebenarnya cahaya matahari telah dilitupi oleh lapisan udara yang bertekanan tinggi. Semakin tinggi, okey, kita ni semakin tinggi ya, tekanan udara makin tinggi. Lagi tinggi kamu pergi, lagi tekanan udara tinggi. Bila tekanan udara tinggi, udara di situ lebih padat. Bila lebih padat, maka dia akan lebih sejuk. Dan cahaya matahari pula okey, agak sukar untuk melepasi kawasan itu. Itu sebab dia, sebab tekanan tinggi. Dan bila kita berada di tanah pamah, kita bertekanan rendah. So cahaya matahari boleh direct terus ke bawah. Jadi itu sebenarnya. Betul. Kalau Kak Kas mempunyai tekanan yang sangat tinggi, itu memang betul. Okey.
Mungkin kamu pernah tengok filem-filem seperti Avengers ke apa ke, yang terjun daripada kapal angkasa turun ke bumi. Bila dia terjun ataupun Superman kan, turun ke bumi dengan kelajuan yang tinggi kan, tiba-tiba dia punya badan terbakar. Baju terbakar apa semua kan. Kamu tahu kenapa dia terbakar? Kerana pergeseran antara badan dia dengan udara yang mampat dekat atas tu, udara yang bertekanan tinggi, jadi dia menyebabkan pergeseran yang menyebabkan kepanasan berlaku. Dan itu menyebabkan terbakar. Lagi tinggi, lagi tekanannya tinggi. Okay, boleh faham? Tekanan tinggi. Dia macam laut lah. Lagi dalam kamu masuk air laut, lagi telinga kamu sakit. Betul? Lagi dalam kamu menyelam, lagi telinga kamu sakit. Sebab apa? Tekanan tinggi. Semakin dalam, semakin tinggi tekanan. Macam itulah. Ya betul. Extreme pressure. Ya betul. Itu sebenarnya. Okey. Korang ni kan, soalan tak ada benda-benda lain. Soalan benda-benda macam tu je. Nasib baiklah cikgu kau ni kan, ada belajar juga sains dan sebagainya. Uncle, because it's a vacuum. So, because it's a vacuum. Ya, boleh juga. Boleh kata vacuum, betul. Ya, Madia Soleha. Nak tanya apa tu? Nak tanya apa tu? Okey. So, kita lihat di sini berkaitan dengan jenis tanah. So, tanya benda bukan tak apa. Okey. Bukan pun tak apa. Okey, baik. Tanya Brenda bukan benda, Brenda. Madia Soleha, tulislah soalan tu, ya. Baik. Kita lihat pelbagai jenis tanah dan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Okey, baik. Hutan belajar sini. Okey, baik. Baik, hutan hujan tropika ketchup count as a jam? If a tomato is a fruit, does a ketchup count as a jam? No. Okay. Okay. Baik. Tomato is a fruit. Is it fruit? Tomato? Adakah tomato itu fruit? No. Tomato is veggie. Okay. It's a veggie. It's a part of veggie sebenarnya. If a tomato is a fruit, ketchup count as a jam. No. Kalau lah cikgu. Ya ke? Tak. Sebenarnya tomato adalah sejenis sebahagian daripada sayur-sayuran. That is fruit. Tomato is meat. Main sini Zakil. Main sini. Main sini. Kan. Bila masa tomato is meat. Kan. Okey, baik. Okey, kita lihat di sini. Hutan hujan tropika, maknanya tanah-tanah yang terdapat di dalam hutan itu adalah jenis tanah aluvium dan juga tanah laterit. Seperti yang terdapat di Banjaran Titiwangsa, Banjaran Tahan, dan terdapat banyak pokok cengal, meranti dan juga tualang. Tapi kalau hutan paya air masin, dia ada tanah gambut dan juga tanah aluvium, di mana dia ada banyak pokok bakau, bakau jongkong, bakau api-api yang banyak terdapat di larut matang, bukan laut, bukan laut, tapi larut, L-A-R-U-T, larut matang Perak, muara Sungai Perak dan juga Tanjung Piai iaitu di Johor. Itu hutan paya air masin. Kemudian hutan paya air tawar, jenis tanah dia ialah tanah gambut. Tanah pamah lah. Tanah gambut, tanah aluvium, hutan paya air tawar, iaitu terdapat pokok nipah, mengkuang dan juga terap di Tasik Chini, Tasik Bera dan juga Delta Rajang. Manakala hutan pantai, iaitu tanah berpasir. Dan pokok-pokok seperti tapak kuda, pokok ru, pokok kelapa, seperti yang banyak terdapat di pantai Irama di Kelantan dan pantai Tanjung Ru di Langkawi. Serta hutan gunung, iaitu jenis tanah laterit yang ada pokok seperti oak,
laurel, paku pakis yang banyak terdapat di Gunung Kinabalu dan juga di Gunung Jerai di Kedah. So inilah dia, okey, berbeza jenis tanah maka berbezalah jenis pokok-pokoknya. Pokok birch ada di Malaysia ke? Ada. Tapi di bahagian hutan gunung. Di bahagian hutan gunung, okey, memang ada pokok-pokok seperti birch tu. Memang ada. Tapi tak banyaklah. Tak banyak. Jadi, kita nak belajar di sini tentang apa kepentingan dia, cikgu. Apa pentingnya tumbuh-tumbuhan sebelum jadi ni? Kita belajar hutan itu, hutan ini. Kemudian kalau tanah itu pokok lain. Kalau tanah ini pokok lain. Okey. Kemudian di saliran pokok lain. Okey. Okey. So, kalau kita lihat sebenarnya apa kepentingan dia? Apa manfaat kita belajar tentang tumbuh-tumbuhan sebelum jadi di Malaysia ni, cikgu? Sebenarnya, tumbuh-tumbuhan di Malaysia ni banyak kepentingan dia. Apa itu kepentingan? Kepentingan itu bermaksud faedah. Ataupun kita kata sebagai dia punya benefits. Okay. So apakah faedah benefitnya tentang tumbuh-tumbuhan semula jadi ni? Baik. Tumbuh-tumbuhan semula jadi ni sebenarnya faedah dia, kepentingan dia banyak. Especially untuk sumber perubatan, untuk buat ubat, untuk habitat haiwan, untuk habitat haiwan, untuk sumber bahan mentah, untuk keseimbangan ekosistem dan juga untuk sebagai kawasan tadahan hujan. Macam mana tu, cikgu? Kita tengok satu. Jom kita tengok satu. Okey, iaitu kita tengok sebagai kawasan tadahan hujan. Sebenarnya hutan ini, hutan bertindak sebagai span. Kamu tahu span? Dia sponge. Sponge tu, span berongga yang menyerap air serta mengalirkan air ke sungai. Empangan, kolam dan tasik. Jadi, hutan di kawasan tanah tinggi ini penting sebagai kawasan tadahan hujan. So, air yang diserap ke dalam tanah akan ditapis secara semula jadi dan menjadi air yang bersih. First time dengar benda ni ini memang faktanya. Ini memang faktanya. Siapa yang tak faham macam mana nak buat kawasan tadahan hujan ni? Faham tak? Faham tak? Maksud tentang kawasan tadahan hujan ni. Faham tak? Kalau tak faham, bagi tahu. Cikgu explain kan. Bolehlah. Okey, boleh. Bagus, faham, bagus. Maknanya hutan-hutan itu berfungsi untuk menyerap air. Menyerap air, kemudian air itu akan mengalir ke dalam sungai. Jadi hutan-hutan itu menjadi kawasan tadahan hujan. Penting tu. Itu penting. Kemudian yang kedua, keseimbangan ekosistem. Di mana konsep ekosistem adalah saling bergantungan. Maknanya kita kata saling memerlukan. Need each other. Antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Apa tu, cikgu? Biotik dengan abiotik. Biotik itu adalah organisma hidup. Maknanya benda-benda yang hidup. Manakala, macam apa? Macam tumbuh-tumbuhan, haiwan, manusia. Itu biotik. Abiotik pula adalah persekitaran fizikal. Seperti apa? Bentuk muka bumi, batu-batu, tanah, air, udara, mineral, sumber tenaga suria. Maknanya benda-benda yang bukan tumbuh-tumbuhan, bukan haiwan atau bukan manusia. Jadi, biotik dengan abiotik ni saling memerlukan. So, kawasan hutan ini merupakan satu ekosistem dengan tumbuh-tumbuhan semua jadi
sebagai salah satu komponen biotik utama. Dan tumbuh-tumbuhan saling berinteraksi dengan unsur-unsur lain dalam komponen biotik dan abiotik bagi mewujudkan satu persekitaran yang seimbang. Contohnya di Taman Negara Bako dan Taman Negara Pahang. Cuti sekolah bila? Cuti sekolah bermula pada minggu depan, iaitu pada lebih kurang bermula 4 hari bulan. Ya, 4 hari bulan 6. So, bermakna di sini apa? Kita memerlukan hutan. Okey, dan hutan perlukan haiwan. Haiwan perlukan tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan perlukan haiwan. So kita saling bergantung. Okey. Mikroorganisma sebenarnya ia adalah biotik. Dia adalah biotik. Sebab dia benda hidup. Mikroorganisma dikatakan sebagai biotik kerana dia benda hidup. Benda hidup ya. So itu keseimbangan ekosistem. Apa sah pula? Macam apa sah pula Ifrat? Okey. Macam mana Ifran tu? Cikgu tak faham kat soalan kamu. Ah, tak faham. Soalan kamu macam mana tu Ifran tu? Macam mana cikgu tahu cuti? Kenapa kau cakap cikgu tak bertamadun? Kau ni kan apalah kau ni. Kenapa pula cikgu tak bertamadun? Sebab apa? Sebab apa kamu kata cikgu tak bertamadun? Kenapa cikgu kamu kata cikgu ketinggalan zaman? Kenapa? Apa alasan kamu? Kamu kata cikgu outdated. Kenapa? Kenapa? Tak nak tanya kenapa. Kan? Kamu kata cikgu outdated. Kebab? Kenapa kebab? Aduh, kebab lah. Kenapa kebab? Tak faham. Kenapa kebab? Kebab tu bukan makanan ke? Yang makanan tu. Itulah. Peliknya. Ada daging, bukan raging, ada daging. Cikgu sabar aja cikgu. Confuse. Confusing ya. Okey. Baik. Kita sambung. Dah okey. Ada gaya juga. Okey. Alright. Okey, so kita lihat di sini. Itulah pasal. Okey, kita lihat di sini iaitu kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey, iaitu berkaitan dengan apa kepentingan dia? Pertama sekali, ada Tanjung Rambutan dekat negeri mana? Saya kena admit next week. Apa kau ni? Tak. Fika, cikgu tak faham. Apa the point is and what is your exact question? Tak faham. Please explain. Banyak typo. Itulah cikgu pun macam muskil sikit. Okey, Irfanul Wafika, kamu ada masalah dalam bahasa Malaysia ke ataupun macam mana? Sebab agak-agak tiba kat situ tu. Agak tiba kat situ. Betul kata Aaron, macam agak tiba sikit kat situ kan. Okey. Tak apa. Kita teruskan. Autocorrect. Alright. Baik. Okey. Kawasan tadahun hujan, kita belajar tentang kepentingan dia. Yang kedua tentang keseimbangan ekosistem. Okey. Dan yang ketiga iaitu berkaitan dengan sumber perubatan. Sebab itu kalau kita lihat sumber perubatan, tumbuh-tumbuhan yang terdapat di hutan kebanyakannya boleh digunakan dalam bidang perubatan. Iaitu akar, kulit, daun, ranting, buah daripada pelbagai spesies tumbuhan boleh dijadikan sebagai ubat. Nampak tak? Sebagai contoh, tumbuh-tumbuhan seperti tongkat ali. Bahagian yang mana akar tu memang untuk ubat. Okey, kemudian tumbuhan seperti sembung, iaitu daun dia, akar dia, bunga dia tak perlu.
Tak perlu. Kamu kena tahu bahawa banyak tumbuh-tumbuhan yang boleh dijadikan perubatan. Okey. Okey. Tak ya, betul betul. Banyak trik cikgu hari ni. Apa trik? Ifaratul. Cikgu tak faham trik apa. Okey. Baik, kemudian pokok senduduk. Daun pucuk dan akar dia digunakan untuk perubatan. Pegaga. Okey, keseluruhan pokok itu, ini daun pegaga, kebiasaannya boleh dibuat sebagai ulam-ulaman. Okey. Dan juga kremek. Pokok kremek boleh buat sebagai, daun-daun dia boleh dibuat sebagai perubatan. Okey, perubatan ya. Baik. Okey, berkaitan dengan tongkat ali. Okey, kamu biasa tak dengar iaitu pokok tongkat ali. Okey. Tongkat ali, biasanya pokok ini digunakan untuk apa? Untuk dibuat campuran dalam, dicampur dalam kopi. Dicampur dengan kopi. Sebab itu ada kopi apa? Ya, kopi tongkat, tongkat ali. Dan kenapa kopi tongkat ali ini? Baik, apabila orang lelaki minum tongkat ali, okey, itu akan menjadi kuat. Ya, power root tu apa semua kan? Itu kopi tongkat ali. So, dia memang untuk apa? Untuk beri kekuatan kepada kepada orang lelaki. Okey. Dan rasa dia memang pahit lah. Memang rasa dia pahit. Baik, mungkin ada yang tanya, cikgu, kalau kopi tongkat ali untuk kekuatan kepada lelaki, yang perempuan macam mana? Tak aci lah kalau pokok tu hanya untuk tongkat ali untuk orang lelaki saja. Untuk orang perempuan tak ada. Ada. Bukan aliyah pandai. Okey. Ada otot bukan. Kalau perempuan, dia ada pokok dipanggil kacip Fatimah. Kacip Fatimah juga boleh dicampur dengan kopi. Sebab itu dia menjadi apa? Dia menjadi kopi kacip Fatimah. Ini untuk apa? Beri kekuatan kepada kaum perempuan. Ya, okey. Nampak? Ya, betul. Pak Abu. Dan mungkin ada yang bertanya, cikgu, siapakah sebenarnya Ali dan Fatimah ni? Siapa Ali di sini? Siapa Fatimah di sini? Okey. Baik. Untuk pengetahuan kamu, siapa Ali, siapa Fatimah? Okey. Ali tu, kopi dicampur tongkat Ali. Boleh je beri kekuatan. Okey, kalau Ali tu sebenarnya merujuk kepada Khalifah Saidina Ali. Seorang apa? Seorang khalifah dalam kerajaan Khulafa Ar-Rashidin. Kalau yang kamu belajar sejarah dalam dalam tingkatan 1 dulu. Ya, betul. Khalifah is a pemimpin, is a leader of government. Kamu ingat lagi tak sejarah tingkatan 1 bab 8? Bab 8, okey, tamadun Islam. Yes, tamadun Islam. Dan Fatimah tu sebenarnya merujuk kepada Sayyidatina iaitu Sayyidatina Fatimah, iaitu beliau ialah isteri kepada Khalifah Saidina Ali. Maknanya isteri kepada Saidina Ali tadi. Okey. Jadi mereka ini suami isteri. Mereka ini suami isteri. Jadi sebab itu Ali dan Fatimah, sebab mereka ini husband and wife. Bila husband and wife, okey, Ali ni memang gagah. Ali ni memang gagah. Dia adalah salah seorang pahlawan. Sebab itu kalau minum tongkat Ali,
rasa macam pahlawan lah. Macam pahlawan. Kalau macam minum kacip Fatimah, rasa macam baik, sangat baik seperti Sayyidatina Fatimah. Yeah. Nah, it's just other people yang put the names. It's just other people yang put the names. Okay. Ya, itulah sebenarnya asal usul nama-nama tongkat Ali dan kacip Fatimah. Okay. So itulah dia. Mana cikgu tahu? Kan cikgu cakap cikgu banyak membaca. Cikgu banyak membaca. Sebab itu cikgu tahu. Okay. Baik. So itulah berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan, okay, yang memiliki khasiat perubatan. Saya pun banyak membaca tapi tak pandai. Baik. Nanti cikgu nak bagi tahu satu sekolah teks. Ya. Okey, ya. Sebenarnya belajar bukan untuk pandai. Belajar untuk you know what you don't know. Itu je. You belajar, you read untuk you know what you don't know. Itu je. Letakkan perkara itu, iaitu aku nak tahu apa yang aku tak tahu. Sekarang aku dah tahu. You see? Yes, ayat cikgu proof. Ya. Itu je sebenarnya. Bukan pun ada berkaitan dengan nak jadi pandai ke tak. Untuk menjadi orang yang lebih tahu. Itu je. Okey, baik. So, kita telah lihat that the word no in a sentence multiple. Okay. Yes, you don't know in a sentence multiple. Ya, betul. Betul lah tu. Betul. Iwan boleh digunakan dalam